أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalawatullahi wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, demikian juga para jamaah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mengaji salawat ya, daripada as-salatul azimiyah karangan daripada Sayyidi Ahmad bin Idris radhiyallahu taala an wa ardah. Dan salawat ini merupakan satu di antara salawat yang alhamdulillah saya ada sanad dia bersambung kepada pengarang salawat ini. Mula-mula dia sanad daripada guru mulia kami Maulana Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani radhiyallahu taala an. Demikian juga daripada guru yang lain, di antaranya adalah Sayyidi Dr. Yusri Rushdi Al-Hasani hafizahullahu ta'ala wa ala syekhina radhiyallahu ta'ala. Sebelum kita masuk dalam pembahasan salawat nih, sebagai muqaddimah, mengapa saya membuka pengajian atau mensyarahkan salawat? Tujuannya diantaranya adalah untuk kembali memahami, demikian juga mengerti maksud daripada salawat yang senantiasa kita baca. Zaman dahulu pengajian salawat ini tak pernah kita dengar sebab para ulama memang telah pun paham tentang isi dan kandungan daripada salawat itu. Lepas itu dia orang dah menyatu dengan makna dan juga rahasia-rahasia salawat. Tapi di akhir zaman ini alhamdulillah lah, ramai lagi orang yang mengamalkan salawat tetapi kering daripada makna dan penghayatan. Sehingga salawat itu macam perkataan biasa saja, tak ada penjiwaan, demikian juga tak ada kesan daripada salawat itu di dalam jiwa. Nah, dengan memahami dan mengetahui tentang isi kandungan daripada salawat ini, insyaallah akan menambah kefahaman kita, akan menambah rasa dalam jiwa kita ketika mana kita berselawat, insyaallah. Berkenaan dengan hukum berselawat, selawat ini merupakan satu di antara ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yang banyak sangat dalil yang menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan selawat.
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjelaskan betapa mulia dan agungnya salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah salawat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti ataupun tanda bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat agung, seorang insan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis-hadis yang lainnya yang banyak dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab hadis. Adapun berkenaan dengan sigah ataupun ayat salawat itu, maksudnya susunan salawat itu, kalau dalam pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah, salawat ini boleh kita membacanya dalam berbagai sigah atau berbagai susunan salawat, bukan setakat salawat Ibrahimiyah. Memanglah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah salawat Ibrahimiyah, tetapi bukan bermakna itu sebagai pembatasan. Itu setakat sebagai contoh aja, ketika mana para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli 'alaik?" Macam mana kami berselawat ke atasmu ya baginda Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagilah satu contoh. Oh, nak selawat ke atas saya, gunalah selawat ini. Diajarkanlah salatul Ibrahimiyah yang selalu kita kenal. Tapi pengajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat bukan sebagai pembatasan, akan tetapi sebagai contoh. Ya, sebagai bukti para sahabat setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat dan para tabi'in banyak menyusun salawat-salawat yang tak sama dengan salawat Ibrahimiyah. Ini berarti itu bermakna bahwa salawat ini diantara ibadah yang sifatnya mutlaqah, mananya tak mempunyai batasan khas, demikian juga tak mempunyai susunan ayat yang tertentu. Janji di dalamnya ada salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kiralah susunan dia macam mana. Ada salatul azimiyah, ada salatul masyisyiyah, ada salatul an-nariyah dan lain sebagainya. Banyak salawat tuh. Kalau kita nak himpun mungkin ribu-ribu lah ya jenis salawat. Dan kehebatan seorang wali, kemuliaan dan kedalaman ilmu seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu akan nampak pada susunan salawat dia. Susunan salawat dan juga susunan hizib-hizib amalan dia orang. Jadi kalau para ulama nampak kealiman dia orang itu pada kitab mereka, susunan kitab kan. Contoh misalnya kata Al-Imamun Nawawi dalam kitab-kitab beliau. Adapun para aulia nampak kedalaman ilmu dan juga kedalaman ma'rifah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada setiap salawat yang dia orang susun. Demikian juga hizib-hizib dan amalan-amalan zikir dan wirid lainnya. Para sahabat sekalian, salawat ini saja saya pilih sebagai salawat pembuka perjumpaan kita dalam kajian salawat ini, sebab salawat ini diantara salawat yang alhamdulillah dalam madrasah yang dibimbing oleh guru kami Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an, salawat ini dikira satu di antara salawat yang diamalkan. Dan alhamdulillah kami pun mempunyai sanad. Alhamdulillah. Salawat ini merupakan salawat yang disusun oleh Sayyidil Imam Ahmad bin Idris Al-Fasi. Ya, Al-Fasi. Ya, beliau wafat pada 1253 di Maroko. Dan beliau juga pengasas kepada Madrasah Tasawuf Idrisiyah ataupun Madrasah Tasawuf Khidiriyah. Ada beberapa nama daripada Madrasah Tasawuf beliau. Nanti para sahabat yang ingin lebih detail lagi mengetahui tentang biografi beliau boleh tengok ke Syekh Google, type je kat situ biografi Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Fasi, nanti insya-Allah boleh jumpa insya-Allah. Untuk menyingkat waktu, sebenarnya banyak yang saya nak sampaikan berkenaan dan muqaddimah pengajian salawat kita ini, tapi sebab salawat ini cukup panjang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baris. Nah, dan saya akan menjelaskan secara ringkas dia. Sebab kalau kita nak menjelaskan secara mendalam mungkin tak cukup masa lah. Sebab insya-Allah pengajian kita setakat paling lama sejam lah. Insya-Allah. Ini dah 9 minit dah. Jam tu Tapi tengoklah nanti
Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada kita lebih dalam, dan para jamaah boleh sabar lagi, insyaallah saya akan menjelaskan biiznillah dengan lebih luas dan lebih dalam insyaallah. As-salatul azimiyah. As-salatul azimiyah, ya, mengapa dinamakan as-salatul azimiyah? Sebab di dalam salawat ini Sayyidi Ahmad bin Idris radhiyallahu taala an banyak menyebut kata azim, ya azim, wajhillahil azim dan lain sebagainya. Pada permulaan daripada salawat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni, wahai Allah. Ya. Allahumma ini merupakan satu kata yang pada mulanya adalah ya Allah. Asal mula daripada Allahumma ini adalah ya Allah, bia'in nida, menggunakan ya an-nida untuk memanggil. Ya Allah. Tetapi ya ini ditukar dengan mim. Kalau menggunakan ya Allah, seolah-olah kita menyeru Allah daripada kejauhan, daripada jauh. Nah, di sini sudah masuk ya rahasia pemilihan kata dalam salawat ini. Ya kan? Allahumma, kalau ya Allah berarti kita menyeru dan memanggil Allah Subhanahu wa taala dari kejauhan. Kita letak diri kita jauh daripada Allah, seolah-olah kita ingin dekat kepada Allah. Ya kan? Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita. Maknanya kita masih lagi terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala oleh jarak. Ya. Sehingga kita masih lagi perlu menggunakan ya unnida untuk menyeru, untuk memanggil. Nah, dalam tasawuf, dalam kajian tasawuf, rasa jauh daripada Allah itu hijab sebenarnya. Rasa jauh daripada Allah itu hijab. Sebab Allah Subhanahu wa taala cukup rapat dengan kita. Malah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami cukup rapat kepada dirinya, kepadanya lebih rapat dibandingkan urat nadi kita. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tak jauh. Oleh sebab itu, para ulama, para aulia tukar, ya itu menggunakan mim, yang maksudnya adalah Allah. Ya Allah, sama juga ya Allah, tetapi bukan bermakna kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dari kejauhan, tetapi membisikkan panggilan itu dalam jiwa kita. Moga-moga para jamaah boleh paham, macam itu. Itulah perbezaan menggunakan ya dan Allahumma. Ya Allah dan Allahumma. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua, di sini beliau menggunakan mim. Allahumma, huruf mim kan, penghujung dia adalah mim yang merupakan pengganti daripada ya'un nida. Mim ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah maqamul jama', mim jama'. Yang maksudnya adalah ya, kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar dekat dengan kita. Dan kita ingin kebersamaan itu tanpa memandang kepada kewujudan diri kita, sehingga yang nampak wujud itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan dengan maqamul jama'. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, mim itu juga merupakan simbolik kepada seluruh apapun yang melekat daripada nilai-nilai keagungan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Juga dipanggil maqamul jama', mencakup zat Allah, mencakup sifat Allah, mencakup asma Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mencakup af'al Allah Subhanahu wa taala. Itu simbolik daripada mim. Itu simbolik yang kedua. Saya tambah lagi simbolik yang ketiga. Tadi cadang nak sampaikan dua aja. Ya, tapi tak apalah, saya bagi lagi satu. Dan mim, simbolik mim yang ketiga adalah An-Nurul Muhammadi. Ya, mim itu adalah simbolik daripada cahaya kenabian baginda Rasulullah SAW. Disimbolkan melalui huruf mim yang mengisyaratkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nah, di sini ketika beliau memulakan sholawat ini, di sini ada beberapa kemuliaan yang dihimpun ya, oleh pengarang sholawat ini sebagai bentuk tawassul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pada simbol huruf mim, ya kan? Yang kedua pada kata Allah. Allah itu merupakan Ismullahil A'zam,
Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ismul jami' istilah dia. Isim atau nama yang mencakup seluruh asma Allah, seluruh sifat Allah, seluruh af'al Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita menyebut Allah, maknanya kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apapun kemuliaan yang ada dan melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sama ada asma Allah, sama ada sifat Allah, demikian juga af'al Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawassul dengan itu. Dan berkenaan dengan hukum tawassul ini jelas dah dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bertawassul itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang tanya, Ustaz, ada ke dalil dia? Saya bagi dalil, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Macam mana nak bertakwa kepada Allah? Cari wasilah, cari perantara. Sebab kita tak mampu ya untuk terus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita makhluk, Allah khaliq. Ya kan? Kita ini dhaif, manakala Allah Maha perkasa. Maka satu di antara wasilah itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah artinya wasithah, perantara antara kita dan Allah. Tanpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan beriman, kita tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal Al-Qur'an. Tidak akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara maksud dan kandungan daripada kata Allahumma. Sebenarnya banyak lagi, tapi ringkas-ringkas ya, sebab ini salawat kita cukup panjang. Allahumma inni, wahai Allah, ya, aku bertawassul kepadamu dengan huruf mim. Itu maksud dia, bukan terjemah-terjemah biasa yang saya sampaikan. Saya memohon kepadamu, aku memohon kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha sempurna, yang merupakan simbolik daripada kata Allah itu. Ya, bertawassul melalui huruf mim yang mencakup maqamul jama', ya kan? Ya. Al-jami' ya. Lis-sifat wal asma'. Yang kedua adalah huruf mim yang bermaksud atau simbolik daripada ya, An-Nurul Muhammadiyah, ya, cahaya kenabian baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita meminta sesuatu maka kita bertawassul dulu. Sebut dulu, puji dulu Allah Subhanahu wa taala, tawassul dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas itu barulah meminta. Ini merupakan adab yang sangat luar biasa. Kalau sekiranya kita terus meminta kepada Allah, Allah bagi hidayahmu, boleh juga, tak ada masalah pun. Tetapi itu dikira sebagai su'ul adab. Contoh aja lah, kalau kita datang jumpa dengan orang tua kita, tak pernah jumpa lama, tak pernah jumpa, tiba-tiba aja kita datang jumpa terus minta duit. Ayah, minta duit, bagilah duit. Oh, ayah kita pun cakap lah, awak nih kurang ajar lah, su'ul adab awak. Tapi kalau kita datang, ayah apa kabar? Ayah handsome sangat lah, misalkan. Ayah baik sangat. Ya, doakan saya ayah, misal begitulah, kita ya mencari perhatian dulu lah kan, kita puji dulu ya. Lepas itu kita sebutlah nama-nama orang yang dicintai oleh ayah kita, mungkin ya ibu kita, mungkin ayah dia, mungkin ibu dia, ayah dia, atau ibu kita, macam itu kan. Demikian juga ketika mana kita meminta kepada Allah, sebutlah dulu nama kekasih dia, yaitu baginda Rasulullah SAW yang disimbolkan pada huruf mim itu. Boleh ya? Moga-moga kita dibagi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni, wahai Allah, dengan seluruh kemuliaanmu, ismullahil a'zamu, demikian juga dengan simbolik huruf mim tadi, sesungguhnya, menggunakan sesungguhnya. Inni, sesungguhnya saya nih, sesungguhnya saya yang dhaif nih, yang lemah nih, as'aluka, memohon kepadamu. Bukan terus minta tetapi memohon, bukan a'tini, bagi aku, tapi aku mohon kepadamu ya Allah. Itu adab yang luar biasa. Aku mohon kepadamu, bukan perintah Allah, bagi aku. Ya, kalau bagi aku, ya Allah, itu soal adab lah. Tapi ini as'aluka, saya memohon kepadamu. Kita nampakkan tadarru kita, ya, kelemahan kita, kedhaifan kita, kekerdilan kita di hadapan Allah, yang kita ini hamba yang lemah,
yang bodoh, yang tak ada nilai. As'aluka, aku mohon kepadamu wahai Allah, binuri wajhikal azim, dengan cahaya wajahmu yang maha agung. Baik. Ada ke cahaya Allah? Allah cahaya ke? Bukan. Yang dimaksud ya wajah cahaya Allah di sini adalah, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ya, cahaya wajah Allah adalah cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan ianya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Ya. Cahaya atau sebagai bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia nurun, yaitu cahaya kenabian, cahaya kenabian. Hakikat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis Sayyidina Jabir bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma awwalu ma khalaqallah?" Ya, apakah yang mula-mula dicipta oleh Allah wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir." Yang mula-mula dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya kenabian, cahaya nabimu wahai Jabir. Hakikat cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada cahaya itulah Allah Subhanahu wa taala menerangi ya, semesta alam. Ya, dengan cahaya itu kita boleh mendapatkan hidayah. Dengan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dengan cahaya itu kita boleh membezakan antara hak dan batil. Dalam salawat ini beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah. Yang pertama maksud daripada binuri wajhillahil azim adalah dengan cahaya wajah Allah, maksudnya adalah cahaya kewujudan atau bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala, bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud yang kedua adalah ya, nuru wajhillahil azim adalah ya, pancaran daripada tajalli kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terus daripada zat. Dan itu tak boleh kita fahami, sebab itu adalah benda yang tak boleh kita tangkap menggunakan akal fikiran kita, tetapi setakat boleh kita rasai dengan kebersihan dan kejernihan hati kita. Bila mana hati kita bersih daripada penyakit dan kotoran-kotoran hati kita bersih daripada sifat-sifat buruk, demikian juga hati kita telah pun bersih daripada keinginan dan harapan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita boleh nampak cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi mala'a arkana 'arsyillahil 'azim, yang mana cahaya itu telah meliputi, telah memenuhi seluruh pilar-pilar atau seluruh tiang-tiang arsy Allah. Arsy ini adalah makhluk yang paling besar yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy ini mempunyai banyak tiang, tak seorang pun yang mengetahui besar tiang itu macam mana. Ya. Dan setiap tiang itu dijaga dan dipikul oleh para malaikat khas yang bertugas setakat untuk menjaga dan memikul arsy. Ketika mana cahaya itu menerangi, demikian juga menyelimuti arsy yang merupakan makhluk yang paling besar, maknanya seluruh makhluk yang ada di bawah arsy itu juga ya, terkena oleh pancaran cahaya nur wajhillahil azim itu. Ya kan? Di antaranya adalah kita. Kalau seandai cahaya itu tak meliputi arsy, maka kita pun mungkin tak boleh nampak cahaya yang ada di sekitaran kita ini. Dan ini merupakan satu di antara cahaya yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan daripada atas arsy. Allah pancarkan ke matahari, daripada matahari ke bulan, daripada matahari ke bumi dan lain sebagainya, kepada planet-planet yang lain. Wa qamat bihi awalimullahil azim, dan dengan cahaya itu ya, telah menjadi tegaklah dan telah menjadi kukuhlah alam-alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jadi alam yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tak seorang pun yang mengetahuinya.
Tak seorang pun yang mengetahui jumlah besar dan juga bila ya alam-alam itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah alam. Alamul insani nama dia, alam manusia. Pada setiap ya organ yang ada pada tubuh kita ini, di dalamnya ada alam yang lebih kecil daripada organ tubuh kita. Misal jari kita ini kan. Jari kita ini alam. Ya, yang merupakan bagian daripada alamul insan, alam manusia. Di dalam alam insan ini, di dalam jari kita ini ada alam yang lebih kecil daripada jari kita. Di dalam dalam alam yang lebih kecil daripada jari kita itu ada alam yang lebih kecil. Tak seorang pun yang mengetahui ya, had kecil had atau batasan kecil daripada alam terkecil yang ada dalam jari kita itu. Demikian juga alam semesta ini merupakan alam yang ya, tidak seberapa besar dibandingkan alam yang lain. Jadi jumlah alam yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tak seorang pun yang mengetahui jumlahnya, tak mengetahui di mana letaknya, bila dicipta, ya demikian juga besar dan kecilnya macam mana. Jadi manusia ini merupakan satu di antara alam yang terkecil yang Allah Subhanahu wa taala pernah cipta. Nah, cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi kekuatan bagi seluruh alam itu untuk boleh tegak dan kukuh, bertahan ya, dalam kewujudan mereka. Allah yang pancarkan cahaya keagungan itu. Nah, selepas itu setelah bertawassul kan, barulah kita memohon kepada Allah antusalliya ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kiranya engkau wahai Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha perkasa. Ya. Salawatlah ya, ke atas penghulu kami, Sayyid kami. Ya, Sayyid bermakna ya, penghulu, tuan, ya, orang yang berakhlak, ya, pemilik dan lain sebagainya. Kata Sayyid itu mempunyai beberapa makna. Apakah sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tak berselawat ke atas beliau? Oh, bukan maksud macam itu. Maksud dia bukan macam itu. Kita memohon kepada Allah agar berselawat ke atas beliau bukan sebab Allah tak pernah berselawat ke atas baginda. Tetapi kita memohon ya, agar kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang macam mana cara berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut cara Allah. Boleh paham? Sebab bila mana kita ikut cara kita sendiri untuk berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salawat kita itu tak bermakna lah. Sebab apa? Salawat kita itu tak seolah-olahnya tak wujud dibandingkan salawat yang maha qadim. Salawat yang qadim yang Allah Subhanahu wa taala telah pun hadiahkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam ayat suratul Ahzab tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya salawat Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salawat yang bersifat qadim, yang memang semula jadi melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat, kita pula menggunakan salawat kita sendiri. Kita menggunakan salawat kita sendiri mengikut kadar kita, maka salawat kita itu tak berharga lah, tak ada nilai. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lah yang bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui salawat Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Rasulullah yang kita pohon itu. Daripada itulah kita memohon juga agar Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kepada kita tentang macam mana cara bersalawat yang benar, demikian juga mengikut kadar Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikut kadar kita. Boleh ya? Nah. Tak pening atau macam mana para jamaah nih? Nah, tak ada komen. Tolong bagi komen ya, kalau misal bahasa saya terlalu tinggi, saya akan kurangkan sedikit. Tapi rasanya ini kok yang paling rendah dari bahasa dia kan. Sebab nak terangkan tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tak ada kata yang mampu untuk kita guna untuk menurunkan ya muatan daripada apa yang kita nak sampaikan itu. Sebab
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup mulia. Allahu akbar. An tusalliya ala sayyidina wa maulana. Ya, sayyidina wa maulana. Nah, kalau sekiranya salawat ini didengar oleh puak-puak yang itulah, para jamaah tahulah itu ya, yang suka-suka hati nak mensyirikkan kaum muslimin, nak membid'ahkan, confirm dia orang cakap ini adalah salawat yang bid'ah dan syirik. Ya kan? Sebab dia orang tak pernah belajar bahasa, tak mendalami bahasa Arab. Demikian juga tak membaca kitab-kitab hadis, demikian juga kitab-kitab tafsir para ulama. Suka-suka hati nak bagi penilaian kepada pandangan para ulama, para aulia, dengan kebodohan dan kejahilan mereka. Hukum membaca salawat menggunakan sayyid itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya orang pula cakap, oh tak ada dalil. Nah, memang tak ada dalil menurut kalian, tapi menurut para ulama dalam kitab-kitab hadis banyak. Contoh misal kata saya bagi satu hadis je. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulu, pengetua daripada seluruh keturunan anak cucu Nabi Adam, dan ini bukan kesombongan tetapi menjelaskan, menerangkan sesuatu yang memang berlaku macam itu. Maknanya ketika mana kita menyebut nama baginda Rasulullah SAW dengan menggunakan sayyid, kita telah menyebut baginda Rasulullah SAW dengan gelaran itu, yang mana gelaran itu memang gelaran yang beliau paling gemari, yang memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan martabat beliau, sesuai dengan kedudukan beliau yang mulia. Malah kata para ulama, kalau sekiranya ada bahasa atau kata yang lebih mulia, yang lebih agung dibandingkan kata sayyid, maka kata itu sangat patut dan sangat layak untuk disematkan kepada diri baginda Rasulullah SAW. Sebab kemuliaan baginda Rasulullah SAW lebih mulia, lebih agung dibandingkan kata sayyid. Kata para ulama, lebih mulia dan lebih agung dibandingkan kata sayyid, tuan, setakat tuan aja. Itu pun dah ramai orang yang bising. Ya kan? Kemuliaan dan kedudukan baginda Rasulullah SAW lebih mulia dan lebih agung dibandingkan berbanding kata sayyid. Kata sayyid. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalil tentang sayyid. Wa sayyidan wa hasura. Kepada nabi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut dan membagi gelar sayyid, apatah lagi kepada baginda Rasulullah SAW. Kepada Nabi Zakaria Allah Subhanahu wa taala panggil sayyid. Kenapa pula bila mana kita panggil sayyid baginda Rasulullah menggunakan kata sayyid, menyematkan kata sayyid, ramai orang yang bising. Maknanya dia orang tak pernah baca Quran, dia orang tak faham Al-Quran lah tu, walaupun dia orang baca. Jadi pelik lah. Benda-benda macam ni baru je muncul nih. 200-150 tahun belakangan nih. Sebelum tu tak ada pun orang bising pasal ya pengucapan sayyid ya, yang kita sematkan pada ya, nama baginda Rasulullah SAW sekarang je, zaman sekarang. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya, Nabi Muhammad mempunyai banyak sangat nama, tapi nama yang paling masyhur di dunia ini adalah Muhammad, Sayyidina Muhammad. Kalau nama beliau di kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kan dalam Al-Quran. Ya. Dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, nama baginda Rasulullah SAW disebutkan ya, Ahmad, bukan Muhammad. Adapun dalam Al-Quran, kebanyakan nama baginda Rasulullah SAW disebut ya, dengan Muhammad. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan banyak lagi ayat yang menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Banyak sangat penyebutan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Sayyidina Muhammad dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, itu kan penyebutan nama baginda Rasulullah. Dan kata para ulama, nama baginda Rasulullah SAW Muhammad ini adalah ketika mana ruh beliau telah terbungkus dengan jasad. Adapun ketika ruh beliau belum lagi terbungkus oleh jasad, nama beliau memang Ahmad di langit, di alamul arwah. Nama beliau adalah Ahmad.
Tapi bila mana turun ke bumi ini dan dibungkus dengan jasad yang mulia, jasad yang agung, maka bertukar nama beliau menjadi Muhammad. Lebih masyhur dengan nama Muhammad. Dzil Qadril Azim, yang mempunyai kedudukan yang cukup agung. Ini banyak orang bising nih. Boleh ke Nabi Muhammad itu kita bagi gelaran azim? Tak boleh ke? Kita tanya baliklah, tak boleh ke? Dia pula cakap, mana boleh, itu sifat Allah lah. Macam tu kan. Habis kalau ada orang yang bernama Karim, maknanya haram lah tuh. Itu sebab itu dah biasa dah. Kalau itu dah biasa, ini pun dah biasa. Karim itu kan sifat Allah, tapi ramai orang yang bernama Karim kan. Apatah lagi di Arab sana, ramai sangat orang yang bernama Karim. Tak ada yang bising pun. Dia orang je yang bising. Sebab dia orang tak faham, tak ada ilmu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyematkan satu di antara, atau bukan setakat satu je. Banyak sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disematkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang azim. Azim itu adalah sifat Allah yang mulia, yang agung. Di surat Taubah juga, di penghujung daripada surat Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu kan sifat Allah tuh kan, disematkan kepada baginda Rasulullah. Ada orang yang mau bising, tak ada yang berani. Tapi kenapa pula manakala penyematan sifat itu ditulis oleh para ulama dalam sholawat ataupun dalam doa-doa, ramai orang yang bising sebab dia orang tak faham bahasa. Rajin membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan, tak masuk dalam hati sampai sini. Sebab apa? Tak ada cahaya dalam jiwa. Tak ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya hati mereka penuh dengan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti dia orang faham, mesti dia orang nampak juga rahasia. Tapi dia orang tak paham, tak nampak. Sebab apa? Tak ada cinta. Ya kan? Malah ada separuh ulama itu, sebenarnya bukan ulama pun, saya tak nak panggil dia ulama lah. Separuh manusia lah macam tu. Dia cakap apa? Dalam kuliah dia, orang Arab lah. Ada juga orang Indonesia, orang Melayu lah, ada juga. Nabi Muhammad itu adalah Muhammad, sama dengan Muhammad yang lain. Na'udzubillah. Itu na'udzubillah, itu luar biasa, itu penghinaan kepada baginda Rasulullah. Kalau dia sengaja dengan tujuan nak menghina baginda Rasulullah, dengan ucapan dia macam itu, seketika itu juga dia murtad daripada Islam. Sebab dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, sesiapa orang yang menghina atau merendahkan nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika itu juga dia akan murtad daripada agama. Kena hati-hati itu. Jaga betul nama baginda Rasulullah itu. Sebab Allah cukup menjaga, Allah cukup mengagungkan baginda Rasulullah. Kenapa pula kita makhluk yang dhaif, yang hina ini, berani sangat nak menghina baginda Rasulullah dengan tidak mengagungkan beliau, dengan tidak menghormati beliau, manakala Allah mengagungkan dan memuliakan beliau. Itu tanda tak adanya cahaya dalam jiwa. Takut-takut iman dia dah copot, dah hilang dah. Wallahu a'lam. Kena hati-hati. Wa ala ali nabiyillahil azim. Demikian juga ke atas ahli keluarga Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Nah, kata azim dalam ayat ini, dalam kalimat ini, kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, boleh kita sematkan kepada Nabi dan juga boleh kita sematkan kepada Allah. Sebab dua-duanya boleh. Ya kan? Allah. Salawat macam mana yang kita minta? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihadiahkan kepada baginda Rasulullah, bukan salawat macam salawat kita, tetapi salawat mengikut kadar keagungan Allah. Lalu kemudian beliau berkata, biqadri azamati dzatillahil azim. Ya Allah, salawatlah ke atas kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Rasulillah, dengan salawat mengikut kadar keagungan zatmu yang maha agung, bukan mengikut kadar kita.
bukan mengikut kadar kita, tetapi kita minta agar Allah berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW mengikut kadar keagungan. Ya. Demikian juga kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dan apa yang kita dapatkan nanti, yang kita peroleh nanti bila mana kita salawat macam itu, Allah Subhanahu wa taala balas juga salawat salawat kita ke atas baginda Rasulullah melalui Allah itu dengan apa? Dengan limpahan, bukan mengikut kadar kita, tetapi mengikut kadar seseorang yang kita salawatkan, yaitu baginda Rasulullah SAW. Boleh ya? Itulah perbedaan antara salawat ya, dengan cara memohon kepada Allah agar Allah yang bersalawat ke atas baginda Nabi untuk mengajarkan kita tentang cara bersalawat ke atas Nabi, dengan dibandingkan kita sendiri yang bersalawat ke atas baginda Rasulullah dengan mengucapkan wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammad. Saya bersalawat dan saya mengirimkan, menghantarkan salam sejahtera kepada baginda Rasulullah SAW. Maknanya kita bersalawat mengikut kadar kita, bukan mengikut kadar Allah. Sangat jauh berbeza. Fi kulli lamhatin, pada setiap kerlipan mata. Wa nafasin, pada setiap nafas dari seluruh makhluk. Allahu Akbar. Lamha itu maknanya satu desiran waktu, macam itu. Lebih cepat dibandingkan kerlipan mata. Ya kan? Maknanya banyak sangatlah. Ya, tak terkira. Ya. Lepas itu yang lagi hebat dibandingkan itu ada dama wasi'ahu ilmullahil azim. Mengikut kadar jumlah atau sejumlah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Allahu Akbar, luar biasa salawat nih. Ya kan? Lepas itu kata beliau, salatan daimatan bidawamillahil azim. Salawat yang kekal abadi mengikut kekalnya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Allahu Akbar, luar biasa. Berlipat-lipat gandalah ya, kemuliaan salawat yang kita pohon kepada Allah agar dilimpahkan ke atas diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, ini saya baca-baca biasa aja, sebab masa kita dah nak habis dah ini. Ya, kalau sekiranya ada masa yang lebih panjang lain, saya boleh jelaskan yang lebih mendalam. Insyaallah biiznillah. Apa tujuan kita bersalawat itu? Ta'ziman li haqqika, untuk mengagungkan, ya, untuk memuliakan hakmu wahai baginda Rasulullah. Mula-mula kita menghadap kepada Allah. Yang kedua pula kita menghadap kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memohon salawat ke atasmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Mengagungkan kemuliaan ya Rasulullah yang engkau miliki, kemuliaanmu ya Rasulullah. Dan ini merupakan satu di antara lugatul hub, bahasa cinta kepada baginda Rasulullah. Kita mengungkapkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW melalui permohonan kita agar Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas beliau. Maknanya ungkapan cinta kita kepada baginda Rasulullah bukan mengikut kadar kita, tetapi mengikut kadar zat tempat kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, penuhilah hatiku ya dengan cinta kepada ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikut kadar saya ya Allah. Kalau cinta saya ini lemah ya. Cinta saya ini tak ada nilai langsung. Ya. Saya ingin cinta itu memang terus mengalir daripada dirimu ya Allah ke dalam hatiku sebagai bukti yang saya ini cinta, rindu, hormat, mengagungkan hambamu yang paling engkau cintai dan paling mencintai engkau, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Memuji baginda Rasulullah, mengagungkan baginda Rasulullah SAW itu ibadah. Walaupun puak-puak itu cakap, ya, memuji demikian juga menyanjung baginda Rasulullah SAW syirik kalau kita tak. Ya, berbeza. Kalau kita mengagungkan, memuliakan, memuji, menyanjung baginda Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memuliakan dan menyanjung baginda Rasulullah. Ketika mana kita menyanjung, memuliakan dan mengagungkan baginda Rasulullah, maknanya kita mencontoh akhlak Allah Subhanahu wa taala yang cukup mencintai baginda Rasulullah, memuji dan menyanjungnya. Kita mengikuti akhlak Allah, mengikuti apa yang Allah buat.
Adapun puak-puak itu, saya tak nak sebut nama lah. Berat lisan saya nak sebut nama dia, memang tuh bermasalah. Dia orang cakap, siapa orang yang memuji baginda Rasulullah, mengagungkan baginda Rasulullah, menyanjung baginda Rasulullah, syirik, masuk neraka, kekal dalam neraka, dia orang yang masuk surga. Itu orang yang tak ada ilmu, jahil. Kalau boleh masukkan penjara dulu, panggil malaikat, panggil hantu, ajar dia. Sebab hati dia orang keras. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Keras hati mereka itu macam batu, mungkin lebih keras daripada batu. Tak ada rasa cinta langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan kemuncak daripada penyakit hati. Allahu Akbar. Ta'ziman li haqqika ya Maulana, untuk menghormati kemuliaanmu wahai Tuanku. Ya Muhammadu, ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dzal khuluqil azim, wahai insan yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia, yang agung, yang Allahu Akbar, yang apa pula? Yang sempurna. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya kan? Ini baru setakat kulit-kulit je nih yang terkandung dalam salawat nih. Agar ketika mana kita baca salawat ini, hadir hati kita, menghadirkan kemuliaan dan keagungan baginda Rasulullah SAW dalam jiwa kita. Barulah salawat kita berkualiti. Kalau setakat baca tak paham, tak ada penjiwaan, dapat juga, tetapi setakat kulit-kulit je lah. Tak boleh menambah rasa cinta kita, tak boleh menambah pemahaman kita tentang ilmu ketuhanan, tak boleh menambah ma'rifah kita, tak boleh menambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita faham maksud dia, walaupun setakat kulit-kulit je nih, itu dah Allahu Akbar. Ya, penuh hati kita dengan apa? Dengan cinta. Penuh hati kita dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata beliau, wasallim alaihi wa ala alihi mithla dzalik. Ya Allah, dan sampaikanlah salam sejahtera kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada seluruh ahli beliau, ahli keluarga beliau. Ahli keluarga beliau. Allahu Akbar. Bahaya juga ini. Menurut puak-puak itu, ini memang mempertuhankan makhluk. Terlalu memuliakan dan mengagungkan bukan setakat baginda Rasulullah, tetapi juga kepada ahli keluarga beliau. Kenapa pula buat macam itu? Memang Allah yang perintah kita lah. Baginda Rasulullah SAW perintah kita. Kenapa orang bising? Orang bising itu sebab nih, ada hasad dalam jiwa. Hasad kepada baginda Rasulullah, hasad kepada ahli bait baginda Rasulullah SAW. Ada masalah lah. Kalau boleh buat oprek dulu. Buka hati dia itu. Ambil tukul terus bakar kat dalam tu, agar seluruh penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hangus buang. Wajma' baini wa bainahu, dan ya Allah himpunkanlah aku dan diri beliau, yaitu baginda Rasulullah. Himpun macam mana? Bukan menghimpun jasad kita menjadi satu, tapi hati kita menghimpun dalam satu jalinan kasih, cinta kasih lah. Maksudnya, ya Allah, penuhkanlah hatiku dengan cinta kepada beliau. Satukanlah rasa cinta kami. Sebab baginda Rasulullah SAW sangat dan cukup mencintai kita. Hati kita aja yang terhad untuk mencintai baginda Rasulullah, terhad. Hati kita terhad, kecil. Lepas itu terbahagi-bahagi pula. Cinta kepada istri, kepada anak, bini 1, bini 2, bini 3, bini 4, kepada duit, kepada kereta, kepada bla 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 bla. Udah terpecah-pecah dah. Kita tak nak itu. Kita ingin satu hati, yang menyatu dalam ikatan cinta kasih kepada Allah. Bila mana hati kita telah pun dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah iman itu sempurna. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak akan sempurna iman kamu, iman salah seorang di antara kalian, kecuali bila mana cinta Allah dan baginda Rasulullah SAW telah menyatu dan memenuhi hati dia, dibandingkan cinta kepada makhluk yang lain.
Nah, ini yang kita minta nih, agar Allah Subhanahu wa taala penuhkan hati kita dengan cinta kepada baginda Rasulullah yang akan menghantarkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Kita mohon agar hati kita dihimpun dalam ikatan kasih sayang dan cinta kepada baginda. Kama jama'ta bainar ruhi wal jasad, seperti mana engkau telah menghimpun antara ruh dan jasad. Boleh kita nampak perbezaan ruh dan jasad? Tak boleh. Kita tak boleh mengesan letak ruh itu kat mana? Kat telinga ke, kat kaki ke, kat jari jemari kita ke? Kita tak tahu. Sebab apa? Telah menyatu pada sekujur dan seluruh batang tubuh kita. Itu yang kita minta kepada baginda Rasulullah. Seolah-olah kita minta kepada Allah, ya Allah, penuhilah seluruh jiwa dan jasadku ini dengan hanya cinta kepadamu dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah kita ingin menyatukan cinta kasih itu macam menyatunya jasad dan ruh. Zahira wa batina, diperkuat pula, ditaukidkan zahir dan batin. Zahir melalui ibadah zahir, salat, puasa, zakat, bla 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 dan lain sebagainya. Batin pula melalui cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua sekali kita minta. Dua-dua sekali. Cinta melekat pada jasad yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah zahir, salat, puasa, berhaji, membantu orang lain, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah batin kita. Dengan cinta, rindu, khusyuk dan lain sebagainya. Yaqzatan wa manama, tak kiralah dalam keadaan jaga ke atau dalam keadaan tidur. Seolah-olahnya kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala meliputi zahir dan batin kita, segala-galanya dalam hidup kita ini cinta, dengan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu ya Rabbi ruhal lidzati, dan ya Allah aku mohon kepadamu, jadikanlah dia sebagai ruh pada diriku. Boleh kita hidup tanpa ada ruh? Tak boleh. Maknanya seolah-olah ya Allah jadikanlah dia yang merupakan kekuatan dalam hidup, menjadi nyawa saya. Ya Allah, subhanallah. Bahasa cinta ini selalu kita cakapkan kepada kekasih kita, kepada istri kalau yang punya istri lah, kepada suami yang punya suami. Engkau adalah belahan jiwaku, engkau adalah ruhku, engkau adalah nyawaku. Itu bahasa cinta, bukan bermakna nyawa dia dah kita ambil, tak, maksudnya bahasa cintalah. Demikian juga kita memohon kepada Allah dengan bahasa cinta, ya Allah jadikanlah dia ruh kepada diriku, yang menghidupkan energiku, yang menghidupkan jiwaku untuk senantiasa taat, untuk senantiasa beribadah kepadamu, untuk senantiasa mencintaimu. Min jami'il wujuh, dari segala arah, dari arah bawah ke bawah, atas, belakang, depan, seluruh arah kita nak. Maknanya tak ada satu inci pun dalam tubuh kita ini, dalam diri kita, kecuali terisi dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang, ya kan? Dengan kemuliaan yang melekat pada diri baginda Rasulullah SAW. Fid dunya wal akhirah, sama ada di dunia, demikian juga di akhirat. Mengapa kita perlu meminta di dunia ini? Agar dengan kasih sayang dan cinta di dunia yang Allah bagi kepada kita di dunia ini, kita boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyembahan, dengan sebenar-benar ibadah. Dan kedudukan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti mengikut kadar kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyatu dalam jiwa kita, di akhirat nanti kita akan senantiasa menyatu dengan baginda, senantiasa bersama. Tapi kalau sekejap ada, sekejap pergi, sekejap ada, sekejap hilang, maknanya kita pun jumpa dengan baginda Rasulullah di akhirat nanti macam tu je. Jumpa sekejap, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu. Kita dihalau oleh para malaikat, awak dulu di dunia mencintai baginda Rasulullah sekadar aja, tepi-tepi. Tapi bila mana hati kita penuh dengan cinta kepada baginda Rasulullah, maka kita akan senantiasa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bila-bila masa.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga imam yang lain, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang akan dibangkitkan bersama seorang yang dicintainya di hari kiamat nanti. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah dan sepenuh hati, maka kebersamaan kita dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, demikian juga di dunia ini akan sepenuh masa. Tapi kalau cinta kita 1% dia, lepas itu 1% terbahagi pula. Ya, kepada kereta, kepada niaga, kepada bla 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 bla. Di akhirat nanti kita setakat gigi jari, menyesal, menangis. Di hari tangisan tak ada gunanya. Oleh sebab itu cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta agar kita bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Ya azim, wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Allahu akbar. Para sahabat sekalian, para jamaah, itulah satu di antara sholawat yang diajarkan oleh para ulama kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyemaikan benih-benih cinta dan menyempurnakan benih cinta itu dalam jiwa kita. Kita amalkan, kalau boleh ya sekali dalam sehari lah sekurang-kurangnya. Saya ada hantar, ada gambar itu kan. Silahkan amalkan. Saya ijazahkan kepada seluruh para jamaah ya, mengikut sanad yang ada pada saya. Yang pertama adalah daripada Sayyidil Imam Sayyidi Syekh Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu taala an. Demikian juga seorang guru saya yang bernama Fadilatul Syekh Dr. Yusri ya, Jabar Al-Hasani hafizahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu an syekhina wa an jami'il auliyaillah, an jami' auliyaillah salihin. Saya ijazahkan kepada para jamaah sekalian. Dan sila cakap qabiltu ajaztukum kama ajazani asyakhi ya, sila cakap qabiltu. Insyaallah bersambung sanad itu dan insyaallah lebih berkat mengamalkan suatu ilmu atau amalan zikir, doa, demikian juga salawat bila mana ada sanad dia maka ianya lebih berkah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu aja yang boleh saya terangkan pada perjumpaan kali ini. Sebenarnya banyak lagi yang boleh kita fahami, boleh kita gali, boleh kita resapi daripada salawat ini, tapi itulah masa kita cukup terhad. Tapi moga-moga dengan sedikit sebanyak yang saya sampaikan tadi boleh semakin menambah rasa cinta kita, rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya insyaallah akan menghantar kita kepada kesempurnaan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.